Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas beberapa jam, insiden kecoh di KLIA yang melibatkan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian. Selepas pendedahan bahawa ada rasuah berlaku yang menjijikkan di KLIA yang didakwa berlaku oleh menteri tersebut, akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan reaksi yang kita tunggu-tunggu. Apa komen Anwar Ibrahim? Ini yang kita tunggu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ramai orang yang kata Anwar Ibrahim ini tidak bertindak dan hanya cakap-cakap saja. Panas-panas tai ayam saja kata mereka. Tapi akhirnya Anwar buktikan beliau bukan sekadar cakap-cakap kosong, beliau bukan hanya sekadar retorik, tetapi apa yang dia buat, apa yang dia kata, dia lakukan benar-benar. Anwar Ibrahim buktikan dia betul-betul mahu memerangi rasuah. Dengar saja tentang kes rasuah, kata Anwar Ibrahim, saya tak akan halang untuk siasatan daripada SPRM, dan beliau kata beliau sedia. Kalau benar ada bukti beliau ada kaitan dengan rasuah, beliau bersedia untuk disiasat sendiri oleh SPRM. Kalau benar dia mengayakan keluarga beliau, kata Anwar Ibrahim, ini pasti membuatkan lutut-lutut musuh-musuh Anwar bergegar dan bergetar. Pada malam ini kita digemparkan dengan tindakan mendadak daripada Anwar Ibrahim ke atas laporan dakwaan wujudnya rasuah di KLIA. Ada orang jangka Anwar Ibrahim hanya berdiam diri, terutamanya pemimpin-pemimpin ataupun blok-blok musuh yang cuba mau menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim akhirnya tampil memberikan respon muktamad. Hari ini kita dilaporkan Anwar Ibrahim melakukan lawatan mengejut ke Custom dan Immigration KLIA secara bersendirian. Ini macam satu cerita seorang sultan dalam sejarah Melayu, yang mana beliau sanggup menyiasat ke bawah, baginda sanggup menyiasat ke bawah, menjadi atau menyamar seperti rakyat biasa, hanya semata-mata mahu melihat bagaimana keadaan di dalam rakyat baginda sendiri. Anda pasti tahu siapa cerita itu. Baginda itu siapa? Yang mana baginda telah menyebabkan kerajaan baginda makmur dan aman. Hari ini Anwar Ibrahim melakukan perkara yang sama apabila membuat lawatan mengejut ke Custom dan Immigration KLIA, dan yang lebih penting lagi, beliau secara bersendirian. Ini yang kita mahu. Kalau boleh, saya menyerulah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lawatlah semua tempat, khususnya jabatan-jabatan kerajaan, supaya lawatan mengejut ini boleh melihat bagaimana keadaan para pejabat awam, juga para pekerja-pekerja di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya yakin ada kejutan-kejutan yang mungkin akan dapat dilihat selepas lawatan mengejut tersebut. Apa pendapat Anda semua netizen? Adakah Anda setuju dengan saya yang mengatakan bahwa lawatan-lawatan mengejut seperti inilah yang diperlukan untuk memajukan Malaysia? Lawatan-lawatan mengejut seperti inilah yang akan dapat membentuk Malaysia. Kalau bukan lawatan mengejut, pastilah banyak perkara yang akan disembunyikan. Kotoran-kotoran, sampah-sampah sarap, macam-macam lah. Ketidakcekapan tata kelola dan sebagainya pasti akan disembunyikan sementara lawatan tersebut. Tapi dengan lawatan mengejut dan juga lawatan bersendirian ini pasti akan memberikan kejutan yang lebih besar. Apa pendapat kamu? Adakah kamu setuju dengan saya? Kalau kamu setuju, coba cadangkan. Agak-agak di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu membuat lawatan mengejut seperti yang dia lakukan di KLIA ini. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan mengejut ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini untuk melihat sendiri Jabatan Custom dan Immigration menjalankan tugas. Perkembangan ini hadir susulan insiden pada Khamis yang melibatkan seorang menteri pelancongan dari China dan
menteri dan pelancong dari China dan dakwaan rasuah melibatkan pihak berkuasa. Dalam satu kenyataan hari ini, Anwar berkata, Kabinet akan membincangkan perkara itu Rabu ini dan memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan berhubung perkara itu. Tindakan akan diambil terhadap mereka yang terlibat sekiranya terdapat sebarang kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku sehingga menjejaskan operasi, katanya, memetik Malaysia kini. Kamis lalu, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing melepasi kaunter immigration untuk menyelamatkan seorang pelancong yang ditahan. Menteri itu mengakui perbuatannya dan berkata ia bagi mendedahkan rasuah di kalangan pegawai KLIA di KLIA. Tiong mendakwa warga China itu bukanlah orang pertama yang menerima layanan sedemikian apabila tiba di Malaysia. Sementara itu, dalam kunjungannya hari ini, Anwar berkata ada beberapa perkara perlu diperbaiki. Umumnya, majoriti petugas immigration berjalan dengan baik, cuma ada beberapa masalah. Kita adakan siasatan untuk perbaiki atau jika ada kesilapan, kita ambil tindakan yang sewajarnya, kata beliau. Saya cuba teliti langkah-langkah yang diambil dan setakat ini, saya lihat immigration beri respon yang sangat baik dan positif. Yang perlu dikenal pasti beberapa perkara kecil yang masih tidak mampu membawa perubahan, termasuk berdepan dengan beberapa tuduhan, katanya. Tambahnya, Kabinet akan mengadakan perbincangan mengenai operasi kedua-dua jabatan itu. Bernama melaporkan, Anwar tidak ditemani menteri atau pemimpin tertinggi semasa kunjungannya yang berlangsung selama 30 menit. Lawatan mengejut itu dilakukan sebelum Perdana Menteri menuju ke Kompleks Bunga Raya bagi mengalu-alukan kepulangan yang di Pertuan Agong dan Permaisuri daripada menunaikan ibadah haji. Inilah Perdana Menteri yang kita mahukan, Perdana Menteri yang membuat lawatan mengejut. Seperti yang saya katakan di awal ulasan ini, seperti yang pernah dilakukan oleh seorang raja dalam sejarah Melayu, yang mana baginda sanggup menyamar seperti rakyat biasa untuk mahu melihat keadaan sebenar berlaku dalam kalangan rakyat. Inilah yang kita mahu. Dan saya ulang semula, adakah anda setuju kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memperluaskan lawatan-lawatan mengejut ini ke jabatan-jabatan lain juga? Kalau anda setuju, cuba cadangkan apa jabatan yang perlu dibuat lawatan mengejut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan perlulah lawatan itu dibuat mengejut tanpa ada persediaan, dan paling penting, lagi baik Anwar Ibrahim membuat lawatan bersendirian supaya semua perkara-perkara yang perlu diperbaiki secara positifnya boleh diperbaiki dengan segera. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu pendedahan yang paling menarik sekali, yaitu berkaitan dengan penemuan oleh SPRM di rumah seorang bekas pengarah jabatan air, dan pada waktu serbuan beliau ialah pengarah jabatan air. Dan apa yang ditemui oleh SPRM ialah duit tunai, saudara, bukan cukai, bukan cek, bukan online, bukan dalam handphone, bukan dalam cek dan sebagainya, tapi dalam bentuk tunai ditemui sebanyak RM44 juta dalam pejabat, dalam rumah dan dalam kereta pengarah jabatan air di mana? Di Sabah. Rupa-rupanya ini kerja dia selama ini yang orang ramai tak tahu. Nak tahu apa yang dia buat sampai dia boleh dapat 44 juta tunai disimpan dalam pejabat, dalam rumah, dalam kereta, dalam entah di mana lagi. Ini yang dia buat rupa-rupanya. Tapi sebelum anda tahu apa yang dia buat, sila tinggalkan dulu komen anda tentang isu duit RM44 juta tunai ini. Dan juga bantu saya, tolong tekan butang subscribe di ruangan subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan anda tak perlu bayar apa-apa dan membantu saya mengembangkan channel ini. Saudara-saudara sekalian, uang tunai kira-kira 44 juta, 921 barang kemas, 86 jam tangan mewah, dan 93 unit beg tangan berjenama ditemui dalam serbuan di pejabat rumah dan kenderaan milik bekas pengarah Jabatan Air Negeri JNS
Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Hishamuddin Muhammad Isa berkata, wang tunai RM23 juta ditemui di atas meja perabot. Di atas meja perabot, sofa panjang, kabinet televisyen dan kabinet kayu, serta di dalam beg semasa serbuan pertama di pejabat Awang Tahir. Anda dapat bayangkan? Mari saya beritahu. Bayangkan kamu masuk ke dalam pejabat bos kamu temui duit 23 juta. 23 juta, bukan 2,3 juta. 23 juta ditemui di mana? Di atas meja pejabat. Atas meja pejabat ada duit belongo. Dikira 23 juta. Selain itu, di sofa pejabat. Sofa pejabat, kamu tahu sofa pejabat? Sofa pejabat, Anda masuk dalam sofa pejabat bos kamu, masuk dalam pejabat bos kamu, buka pintu, duduk di atas sofa panjang, ada duit tunai. Yang lebih menarik lagi, dalam kabinet televisyen. Sekarang aku nak suruh kamu semua pergi ke kabinet TV kamu, buka, agak-agak ada duit tak? Adalah dalam 5-6 ringgit kan, 10 ringgit, 100 tak mungkin lah, takut hilang kan. Tapi bos yang ini, apa dia buat? Letak duit dalam kabinet televisyen. Dan paling menarik lagi, dalam kabinet kayu. Orang ni simpan duit dalam peti emas, dalam peti besi, dengan kunci dan macam-macam. Tapi bos yang seorang ni simpan duit merata-rata. Boleh kata taburlah, bertaburan di meja pejabat, di sofa panjang, kabinet televisyen dan kabinet kayu, serta dalam beg semasa serbuan. Dan jumlah yang dirampas ketika serbuan pertama itu berjumlah 23 juta. Bukan 2,3 juta, 23 juta. Seterusnya, beliau berkata, 9 juta lagi ditemui di dalam boot Mazda, RM 4 juta di dalam boot Mercedes-Benz, dan 8 juta lagi di dalam peti keselamatan di rumah Awang Tahir. Hishamuddin turut menjelaskan secara terperinci kepada mahkamah lokasi bungkusan wang, barang kemas dan jam tangan yang terdapat di setiap sudut pejabat Awang Muhammad Tahir, di pantry, rumah dan kereta pada Pulan Lakaran, dengan merujuk kepada setiap gambar yang diambil. Anda dapat bayangkan itu? Coba bayangkanlah, kamu masuk ke dalam rumah, masuk di rumah dalam pejabat bos kamu, tiba-tiba kamu terjumpa duit, barang kemas, bungkusan duit, jam tangan di setiap sudut pejabat. Aduh, saya pun tak dapat bayangkan bagaimana banyaknya duit itu. Menjawab soalan, Hishamuddin berkata, hanya Awang Tahir yang punya akses ke bilik di pantry tersebut. Kerana ia berada di pejabat Awang Tahir, kunci bilik hanya disimpan oleh Awang Tahir dan pembantu peribadinya. Memaklumkan tiada sesiapa dibenarkan masuk bilik itu selain Awang Tahir. Sementara itu, di rumah Awang Tahir pula hanya isteri Awang Tahir, Fauzia Piut, yang mempunyai akses ke peti keselamatan di mana wang, barang kemas, jam tangan ditemui, kerana dia satu-satunya orang yang mengetahui nombor gabungan peti keselamatan itu. Hishamuddin diberi keterangan lanjut pada Jumaat di hadapan Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat dalam perbicaraan Awang Tahir 58 tahun, Fauziah 55 dan Lim Lambeng 66 terhadap 37 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan wang tunai dan simpanan bank berjumlah RM61,5 juta serta pemilikan barangan kemas yang menyalahi undang-undang. Menurut Hishamuddin, ketika mereka menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan, selain pegawai SPRM, hanya Awang Tahir dan istrinya di rumah itu. Hishamuddin membacakan keterangan saksinya di hadapan Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat dalam perbicaraan Awang Tahir, membabitkan wang tunai simpanan bank dan simpanan bank berjumlah RM61,57 juta serta pemilikan barangan mewah yang menyalahi undang-undang. Sementara itu, saksi ke-41 pendakwaan memaklumkan kepada mahkamah bahawa sejumlah wang tunai RM14,000 ditemui pada rakan karib wanita Awang Tahir ketika serbuan di kondominium itu milik wanita itu. Ku Sazwani Ku Azmi 33 berkata pada 4 Oktober 2016 kira-kira jam 2 petang
Dia diarahkan oleh pegawai penyiasat Chen Huat untuk menyerbu sebuah rumah milik Christine Fiona M. Ponsoi yang dipercayai menyimpan harta daripada Awang Tahir. Selepas menerima arahan itu, saya pergi ke pejabat Christine di Sedco bersama 2 pegawai lain. Berdasarkan maklumat, Christine berada di rumahnya di Jalan Fung Ye Ting dan kami pergi ke lokasi itu. Saya bertemu Christine ketika dia berada dalam keretanya dan saya memaklumkan kepadanya bahwa kami telah menerima arahan untuk melakukan serbuan di rumahnya di Luyang. Kami kemudiannya menuju ke kondominium Puncak Luyang bersama-sama dengan Christine. Sebelum kami meneruskan pencarian, saya telah menyampaikan perintah penggeledahan dan penyitaan kepada Christine serta meminta untuk menandatangani perintah itu, kata Ku Sazwani yang merupakan pegawai penyiasat suruhan Jaya SPRM pada November sejak Mei 2016 hingga November 2018. Dia seterusnya memberi keterangan bahawa mereka telah membuat pemeriksaan kondominium itu dan menemui sebuah beg mengandungi 140 keping wang kertas RM100 di ruang tamu. Wah, di ruang tamu punya banyak duit. Setelah mengira wang kertas, jumlah wang itu ialah RM14.000. Selain wang itu, kami tidak menjumpai apa-apa barang berharga atau barang mencurigakan dari kondominium itu. Kami kemudian merampas wang itu dan kembali ke pejabat SPRM Sabah. Saya menerima arahan untuk menyimpan sementara wang tunai rampasan itu, sementara menunggu arahan selanjutnya, katanya. Saya kemudian memasukkan wang itu ke dalam kabinet besi dan menguncinya. Pada 19 Disember 2016, saya telah diarahkan oleh Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin untuk menyerahkan wang tunai RM14.000 yang dirampas daripada Christine kepada pegawai SPRM Muhammad Yusuf Awang Osman, kata Ku Sazwani dalam kenyataan. Ku Sazwani seterusnya memaklumkan bahawa Christine mempunyai hubungan dengan Awang Tahir kerana dia memberi Christine wang RM14.000. Menurut Ku Sazwani, Christine tidak ditahan SPRM tetapi dia merupakan salah seorang saksi pendakwaan. Sementara itu, saksi ke-39 pendakwaan berkata dia diarah menyerbu pejabat dan rumah bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri LIM bagi mengesan bukti perbuatan jenayah rasuah yang dilakukan LIM. Nordinas berkata serbuan pertama dilakukan di pejabat LIM dan kemudian Kementerian Keuangan Sabah dan mereka tidak menemui sebarang bukti berkaitan siasatan case of water. Pasukan kami kemudian bergerak bersama LIM ke lokasi kedua, iaitu rumah LIM di Jalan Penempatan di sini. Kami kemudian membuat pemeriksaan di rumah dan di dalam kenderaan milik LIM. Hasil pencarian itu, kami menemui beberapa dokumen dan barang yang disaki ada kaitan dengan siasatan case of water itu, yaitu dokumen kenderaan, kewangan, rumah serta komputer riba dan barang kemas serta 2 kenderaan. Semua barang rampasan dibawa ke pejabat SPRM Sabah, katanya. Timbalan pendakwa raya DPP Mahadi Abdul Jumat, Haris Parakas Somia dan Zendelim menjalankan pendakwaan manakala LIM dibela oleh Datuk Tan Hock Chuan, Baldez Singh, Karpal Jit Singh dan Aaron Lau, dan Peguam Priscilla Akwila Sinem membela Awang Tahir dan Fauzia. Perbicaraan diteruskan pada 25 hingga 28 Julai tahun ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.